Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ajma'in al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sambungan bacaan Muraqil Ubudiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tastaqbilis syamsa walal qamara wa la tastaqbilil qiblata wa la tastadbirha fastiqbalul qiblati wa istidbaruha bi'ainil farjil khariji minhu baulu awil ghaitu walau ma'a adamil istiqbali bisadri li'ainil qiblati bighairi satirin hala qada'il hajati haramun fi ghairi limu'addin laha wa bisatirin khilaful aula sawa'un kana bisahra'i aw bibina'in. Amma fil mu'addi fa khilaful afdali in sahalal udulu anil qiblati wal muradu bi istidbaril qiblati kashfu duburihi ila jihatiha hala khurujil khariji minhu faman qadal hajataini ma'an lam yajid alaihi istitaru illa min jihatil qiblati faqat in istaqbalahuma aw istadbarahuma wa yustaratu fi ardis satiri an ya'umma jami'a ma tawajjahu bihi ilal qiblati walau zujajan wa huwa minas surati ilal ardi sawa'un fi zalikal qa'imi wal jalisi. Wala qada hajatahu qa'iman fala budda an yastara min surratihi ila mawdi'i qadamaihi siyanatan lil qiblati wa in kanatil auratu tantahi li rukbati wa yustaratu an yakuna bainahu wa bainas satiri salasatu azra'in fa aqallu bi zira'il adamil mu'tadili wa la yahrumu istiqbalul mushafi wa la istidbaruhu bi baulin aw ghaitin wa in kana a'zamu minal qiblati. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa la tastaqbil qiblata wa la tasbirha. Wala tastaqbil, dan jangan engkau menghadap akan kiblat, wala tastadbirha, dan jangan engkau membelakangi akan dianya kiblat. Jadi sebahagian lagi daripada adab di ketika qadakan hajat, iaitu tidak boleh untuk menghadap dan juga membelakangkan kiblat. Fastiqbalul qiblati wa istidbaruha, maka bermula menghadap kiblat, wa istidbaruha, dan membelakanginya kiblat, bi ainil fajri, dengan ain farash, dengan ain kemaluan, dengan anggota kemaluan, ya al-khariji minhu, yang keluarlah daripadanya kemaluan, al-baulu, oleh kencing, awil ghaitu, ataupun
najis. Walau ma'a adamil istiqbali bisadri, walaupun berserta ketiadaan menghadap bisadri dengan dada li ainil qiblati bagi ain kiblat bi ghairi satirin dengan ketiadaan yang menutup hala qada'il hajati pada ketika qada hajat itu haramun hukumnya haram. Haramun khabarnya hukumnya haramun haram. Jadi tak boleh untuk seorang yang mengqadakan hajat menghadap kiblat dan juga membelakangi kiblat dengan ain faraj. Mana ain faraj dengan kemaluan. Walaupun dia tidak menghadap kiblat tersebut dengan dada kan. Dada tak menghadap tapi ain faraj yang menghadap, haram. Bi ghairi satirin dengan tanpa ada penutup hala qada'il hajati pada ketika mengqada hajat. Bila ghairi satirin dengan tidak ada yang membatasinya, satir yang membatasinya dengan kiblat. Dengan kiblat ataupun dengan membelakangi ataupun menghadap kiblat tu dia tidak ada satir di antaranya dan juga di antara satir tersebut. Jadi hukumnya haram. Jadi kena ada satir sekurang-kurangnya. Kena ada satir. Fi ghairi li ma'addilaha pada selain li mu'addilaha bagi tempat yang disediakan laha baginya qada hajat. Jadi kalau kita ke tempat itu dah memang yang mu'addi li qada'il hajati, tempat yang memang disediakan untuk mengqadakan hajat, maka itu tidak mengapa kan. Tak mengapa kalau kata tempat itu memang sudah disediakan untuk mengqada hajat. Masalahnya sekarang ini bukan tempat yang disediakan untuk mengqada hajat. Di tengah padang, di dalam tempat-tempat yang luas ataupun tempat-tempat yang lain. Maka ketika tu dia kena mempunyai satir. Kalau kata dia itu menghadap ataupun membelakangi kiblat. Adapun pada tempat yang disediakan untuk mengqada hajat, macam sekarang tandas yang sekarang, walaupun tandas itu menghadap ataupun membelakangi kiblat kita di dalamnya waktu kita mengqada hajat, maka itu tidak mengapa kerana sudah ada satir ataupun memang tempat yang disediakan. Wa bisatirin khilaful aula. Dan dengan satir itulah khilaf yang aula, khilaf bagi yang aula. Dengan ada satir itulah khilaf aula. Sawa'un kana bisahra'i aw bina'in. Sawa'un persamaan adalah ianya seorang itu dengan di sahra, di lapangan tempat elok ataupun bibina'in ataupun tempat yang di dalam bangunan. Jadi khilaf aula lah hukum dia memakai satir itu adalah khilaf yang aula. Khilaf bagi aula. Khilaf bagi yang aula. Mana khilaf aula? Khilaf bagi yang aula. Kalau mazhab Syafi'i khilaf aula dimasuk dalam pembahagian makruh juga. Dalam pembahagian makruh. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, kalau tak salah, dalam usul fiqh Hanafi, khilaf aula tu memang dia duduk ada lagi satu daripada hukum taklifi yang 5, dia tambah lagi satu, iaitu khilaf aula. Adapun mazhab Syafi'i memasukkan khilaf aula tu duduk dah sekali dah dalam makruh. Itu dalam Ghayatul Usul ada diceritakan dalam kitab Ghayatul Usul Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi menggunakan satir itu sama ada di sahra ataupun di bina, khilaf aula kata musannif, itu adalah khilaf aula. Amal fil muaddi fa khilaful afdal. Adapun pada tempat yang disediakan itu hukumnya adalah khilaf bagi afdal. Insahalal sekiranya udulu anil qiblati, mampu ataupun mudah untuk berpaling daripada kiblat. Jadi hukum keduanya ni adalah khilaf aula dan juga khilaf afdal. Khilaf aula di sara ataupun bina, dan juga khilaf afdal pada ma'ad. Hukumnya itu khilaf aula dan afdal ini sekiranya dikaitkan dengan orang itu mudah ataupun untuk berpaling daripada kiblat. Kan? Tapi yang lebih eloknya adalah berpaling daripada kiblat semasa mengqada hajat.
sama ada itu tempat yang mu'ad yang disediakan ataupun tempat itu sohra ataupun bina, bangunan ataupun dia sohra, menghadap dan juga membelakangi, walaupun ada satir. Walaupun ada satir, hukumnya adalah khilaf aula. Jadi aulanya memalingkan. Kalau kata dia itu mudah untuk memalingkan, ada kemampuan untuk berpaling, maknanya untuk berpaling untuk tidak dia menghadap dan juga membelakangi kiblat, itu adalah yang aula. Adapun dia menghadap dan membelakangi kiblat waktu dia qada hajat, walaupun di sohra ataupun di bina yang mempunyai satir sekalipun, itu adalah khilaf aula. Kalau di tempat ma'ad, tempat yang disediakan seumpama tandas, dia walaupun tidak haram, hukum dia khilaf afdal. Walaupun tidak haram, itu adalah khilaf afdal. Afdalnya apa? Afdalnya kalau kita mudah insahalal udulu, sehingga sekiranya mudah untuk berpaling anil qiblat, makna untuk dia ubah kedudukan dia. Kalau kata mungkin mudah untuk ubah kedudukan dia, tidak menghadap dan membelakangi kiblat sewaktu qada hajat di dalam mu'ad, di dalam tempat yang disediakan qada hajat tersebut, itu yang afdal. Tapi kalau dia tidak ataupun masih lagi menghadap dan juga membelakangi ataupun membelakangi kiblat ketika dia mana itu dia mengqadakan hajat, walaupun di tempat yang disediakan, itu adalah khilaf afdal. Jadi afdalnya sebaliknya lah. Khilaf bagi afdal maknanya afdalnya dia itu berpaling, berpaling daripada menghadap kiblat. Afdalnya berpaling pada menghadap kiblat, walaupun tidak haram. Yang haram tu menghadap membelakangi apabila tidak ada satir ataupun tidak ada ataupun bukan di dalam tempat yang muaddi liqada'il hajati, tempat yang disediakan untuk menghadap untuk membuangkan mengqadakan hajat. Wal muradu bi istidbari qiblati kashfu duburihi ila jihatiha hala khurujil khariji minhu. Dan bermula yang dimaksudkan bi istidbaril qiblati dengan menghadap kiblat, apakah yang surah ataupun taswir penjelasan tentang istidbaril kiblah. Kata musannif, wal muradu bi istidbari qiblati kashfu duburihi, itu kashfu duburihi membuka duburnya seseorang, ila jihatiha kepada arahnya kiblat, hala khurujil khariji minhu, pada keadaan khurujil khariji keluarlah alladhi yang keluar. Al khariji alif lam mausul itu keluarlah sesuatu yang keluar, maknanya najis, minhu daripadanya dubur, dubur. Jadi yang dimaksudkan dengan menghadap kiblat itu adalah kasfu duburih, membuka duburnya. Duburnya dalam keadaan terbuka, duburnya dalam keadaan terbuka pada ketika najis ataupun kharij, benda yang keluar itu keluar daripada dubur. Itu yang dimaksudkan dengan menghadap kiblat. Faman qadal hajataini ma'an, faman qadal hajataini ma'an, lam yajib alaihil istitaru illa min jihatil qiblati faqat in istaqbalaha au istadbaraha. Falau qada, maka sekiranya qadalah ianya seorang hajatahu akan hajatnya seorang. Jikalau seorang mengqadakan hajat, faman qadal hajataini, maka bermula siman. Faman qadal
hajataini, maka bermula siman yang mengqadalah ianya man hajataini akan dua buah hajat, iaitu dua buah hajat, iaitu hadas kecil dan baul dan ghaid. Hajataini baul dan ghaid, ma'an sekaligus, beserta, maknanya sekaligus seseorang itu mengqadakan dua buah hajat. Nescaya, jawab bagaimana, lam yajib alaihil istitaru, tidak wajiblah ke atasnya man istitaru oleh menutup, illa min jihatil kiblati faqat, kecuali daripada jihah kiblat faqat sahaja, daripada jihah tu arah kiblat sahaja. In istaqbalaha, sekiranya menghadaplah ianya manha akan dianya kiblat, au istadbaraha, ataupun membelakang ianya manha akan dianya kiblat. Nah, jadi kalau kata seorang itu yang mengqadakan dua hajat secara sekaligus ma'an, baul dan ghaid itu sekaligus, maka yang dia wajib tutup adalah tutup yang mana bahagian yang menghadap pada jihah kiblat sahaja. Nah, dia yang belakang, yang menghadap jihah kiblat tu yang dia tutup. Habis. Wa yushtaratu fi 'ardis satiri ay ya'umma jami'a ma tawajjaha bihi ilal kiblati walau zujajan. Dan disyaratkan, wa yushtaratu, dan disyaratkan fi 'ardis satiri, pada lebar satir, pada lebarnya satir, iaitu pemisah ataupun penutup seorang itu dengan kiblat. Ayya'umma, itu bahawa melingkupilah ianya satir, melitupi, merangkumi ataupun meliputi. Ayya'umma, itu bahawa meliputilah ianya satir, akan apa, meliputi jami'a ma tawajjaha, akan keseluruhan ma barang, tawajjaha yang menghadaplah ianya seorang, yang menghadaplah ianya satir, bihi dengannya barang, ilal kiblati, kepadanya kiblat, walaupun adalah ianya satir zujajan, itu kaca. Walaupun satir tersebut dalam bentuk kaca, jadi lebarnya itu sekira-kira dapat meliputi semua, maknanya dapat meliputi, menutup bagi orang tersebut menghadap kiblat. Sekira-kira dilihat daripada depan, tak nampaklah orang tersebut, tak nampak bahagian yang tidak perlu dinampak. Sewaktu seorang itu mengqadakan hajat. Wa huwa minasurati ilal ardi, dan bermula dianya barang itu, yang wajib untuk meliputi itu, minasurati ilal ardi, daripada pusat hingga ke tanah. Jadi daripada pusat hingga tanah tu, satirnya itu sekurang-kurangnya yang umur tu dapat dia meliputi daripada barang yang pusat ke bawah tanah seorang, sampai ke kaki lah, sampai menutup ke bawah. Sawa'un fi zalika, persamaan adalah pada demikian itu, qaim wal jalis, orang yang diri dan orang yang duduk. Kalau diri pun sama, duduk pun sama. Kalau duduk start daripada pusat sampai ke bawah, kalau kata diri pun satirnya itu start daripada pusat sampai ke bawah untuk menutupi dia. Falau qada hajatahu qaiman, maka sekiranya mengqadalah ianya seorang hajatahu, akan hajatnya seorang, qaiman, hal keadaan dia qada hajat, qaiman, berdiri. Fala budda, nescaya maka tiada boleh tidak, yakni mesti, an yastara, itu bahawa menutuplah ianya seorang, min surratihi, daripada pusatnya seorang, ila maudhi'i qadamaihi, hingga ke tempat
kakinya, tapak kakinya seorang, siyanatan lil qiblati, kerana menjaga bagi kiblat. Jadi kalau kata seorang itu mengqada hajat dalam keadaan berdiri, jadi mestilah dia itu menutup satir tersebut, menutup daripada pusatnya hingga ke bawah maudhi'i qadamaihi, kepada tempat tapak kakinya. Wa in kanatil auratu tantahi lirukbati, walaupun adalah aurat itu hujungnya itu lirukbati, bagi lutut. Walaupun waktu dia berdiri aurat dia itu daripada pusat sampai ke lutut kan. Jadi tak ada keperluan untuk menutuplah bawah tu ke kaki tu. Tapi disyaratkan pada orang yang qada hajat tutup semua. Bukan hanya dia tutup aurat daripada pusat ke lutut sahaja, tapi disyaratkan pada orang qada hajat yang keadaan berdiri, dia itu tutup daripada atas pusat dia sampai ila maudhi'i qadamaihi, hingga ke tempat kakinya. Maknanya tutup daripada aurat sampai ke bawah lah, sampai ke tanah. Itu syarat dia bagi orang yang qada hajat hal keadaan qa'iman berdiri. Wa yushtaratu an yakuna bainahu wa bainas satiri salasatu azra'in, dan disyaratkan an yakuna bainahu, oleh akan bahawa, dan disyaratkan oleh bahawa, dan disyaratkan ayakuna bahawa adalah bainahu di antaranya seorang, wa bainas satiri dan juga satir. Syarat orang yang qada hajat dan juga satir yang ada di hadapan itu, salah satu akan apa disyaratkan, salah satu azru'in akan 3 hasta. Salah satu azru'in akan 3 hasta. Ini 3 hasta syarat dia duduk mengqada hajat. Orang yang duduk qada hajat dengan satir yang ada di depan dia adalah syarat dia 3 hasta. Fa aqallu bi zira'il alamil mu'tadili. 3 hasta fa aqalla, maka yang paling kurang ianya 3 hasta tu paling kurang lah, bi zira'il adami al mu'tadili, dengan hasta anak Adam, hatta hasta anak ada al mu'tadili yang mu'tadil, yang pertengahan. Jadi anak Adam maknanya manusia yang biasa dalam tubuh yang normal. Tidak dia itu terlalu kecil ataupun tidak dia itu terlalu besar. Jadi hasta anak Adam, hasta manusia yang mu'tadil, yang diperkirakan. Orang yang sederhana besarnya dan kecilnya. Jadi syarat dia orang yang qada hajat duduk tu dengan satir yang ada di depannya, itu adalah sekurangnya paling kurang 3 hasta anak Adam yang mu'tadil. Wala yahrumu istiqbalul mushafi au istidbaruhu bi baulin au ghaitin, dan tidak diharam, wala yuhramu, dan tidak diharamkan istiqbalul mushafi, akan menghadap mushaf, au istidbaruhu, ataupun membelakanginya mushaf. Dengan apa tidak diharamkan? Takluk bibaulin, dengan kencing, au ghaitin, ataupun berak. Jadi tidak haram kencing dan juga ghaid, baul dan juga ghaid, menghadap mushaf dan membelakangi mushaf. Itu tak haram. Wa in kana a'zama minal qiblati, walaupun nalah ianya mushaf, walaupun adalah ianya mushaf, a'zama itu yang terlebih agung, yang terlebih mulia, minal qiblati daripada kiblat. Walaupun
mushaf lebih mulia daripada kiblat, kata musannif, tapi tidak diharamkan. Yang diharamkan adalah kiblat. Jadi tak diharam kalau kata seorang itu qada hajat menghadap dan juga membelakangi mushaf. Yang haram menghadap dan membelakangi kiblat dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Li'annahu qad yasbutu lil mafduli ma la yasbutu lil fadli. Kerana buah sungguhnya hal wasya'an qad terkadang-kadang sabitlah ianya lil mafduli bagi yang dilebihkan, ma oleh sesuatu la yasbutu yang tidak sebutlah ianya ma lil fadli bagi yang lebih. Jadi kadang-kadang yang mafdul itu tetap, yang fadil itu tidak disebutkan. Dia ada fadil, ada mafdul. Lakin akan tetapi iza kana zalika, jikalau adalah demikian itu, iaitu demikian itu bau dan juga ghaid menghadap dan membelakangi mushaf, ala wajhin di atas jalanan yu'addu izdira'un, ala wajhi yu'addu izdira'un, di atas jalanan, di atas wajah, yu'addu izdira'un yang diperhitungkan akan penghinaan. Saya jawab bagi iza haruma, haramlah ia, jadi ianya menghadap dan juga membelakangi mushaf, haram. Kata musannif, kalau ada ilat penghinaan sebagai izdira' yang ada sesuatu yang boleh kita iktibarkan, sesuatu yang kita boleh hitungkan, iaitu adalah sebuah penghinaan kepada mushaf, kan? Sengaja dia baul dan juga ghaib ataupun mengqadakan hajat itu kerana memang nak menghinakan Al-Quran, nak menghinakan mushaf, menghadap, ketika mana baul dan ghaib menghadap mushaf ataupun membelakangi mushaf, ilatnya kerana penghinaan kepada mushaf, nescaya haruma, haram ia, haram melakukan perbuatan menghadap dan juga membelakangi mushaf, walaupun pada asalnya hukumnya tidak haram. Jadi ada ilat. Sebab tu al-hukmu yadurru ma'al illati wujudan wa adaman. Dalam kaedah al-hukmu yadurru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar di atas illat, wujud dan wa adaman, wujud dan juga tiadanya. Bal bahkan qad yakunu kufran, terkadang adalah ia kufran, itu kufur. Jadi perbuatan itu terkadang menjadi kufur, kerana menghinakan mushaf. Wa kaza yuqalu fi istiqbalil qabril mukarrami, dan sedemikian juga haram dikatakan pada kata qil fi istiqbalil qabril mukarrami, pada menghadap kubur yang dimuliakan. Ada kubur para wali ataupun kubur nabi-nabi dan rasul, kan? Ataupun kubur aulia ilah, kubur alim ulama, tuan-tuan guru, kubur para wali, kubur yang dimuliakan. Jadi dia melakukan ataupun menghadap kepada kubur tersebut, kubur yang dimuliakan, menghadap dalam keadaan dia itu mengqadha hajat. Itu juga berdasarkan qal, kata qil adalah haram. Au istibaruhu, ataupun membelakanginya. Kaza afadahu al-Wana'i, sedemikianlah telah memberi faedah akan dianya pendapat oleh al-Wana'i, Imam al-Wana'i. Kata Imam Wa'i haram juga, kan? Kata Imam al-Wana'i haram juga, kan? Haram juga qadha hajat dalam keadaan istidbar ataupun dalam keadaan istiqbal kepada kubur yang mukarram, kubur yang dimulia. Demikian. Habis. Wala tajlis, dan jangan engkau duduk, liqada'il hajati, bagi mengqadha hajat, di mana engkau jangan duduk, fi mutahaddasin nasi, pada tempat pembicaraan manusia. Mutahaddas, tempat orang-orang duduk bersembang. Wa huwa mahallu ijtima'in nasi,
dan bermula dianya mutahaddatsin nas. Tempat mutahaddatsin nas itu adalah mahallu ijtima'in nasi fi syamsi, itu adalah tempat perhimpunan manusia fi syamsi daripada matahari, atau fi syamsi kerana matahari. Syitaan pada musim sejuk, wazili dan tempat berteduh, saifan pada musim panas. Jadi tempat yang manusia duduk untuk berteduh daripada panas dan juga berteduh daripada matahari, itu juga tidak dibenarkan untuk liqada'il hajah. Wal muradu huna kullu mahallin ghairi mamlukin li ahadin yaqsudu li ghardin. Dan bermula yang dimaksudkan huna di sini, tempat yang mutahaddisin nas, adalah kullu mahallin, tiap tempat, ghairi mamlukin, yang tidak dimiliki, li ahadin, bagi seseorang, yaqsudu, yang mengqasad ianya seorang, li ghardin, bagi tujuan, kama'isyatin, seperti tempat hidup, tempat tinggal, au makilin, ataupun tempat makil, tempat duduk lah. Tempat makil, tempat duduk untuk bersembang. Fa yukrahu, maka dimakruhkan, zalika, akan demikian itu, in ijtami'u li amri mubahin, kerana berhimpunlah mereka itu bagi urusan yang mubah. Dia makruh qada hajat pada ma'isyah ataupun pada makil, pada tempat-tempat orang tinggal, tempat orang bersembang itu, kan? Sekiranya tempat itu yang mereka berhimpun itu li amrin mubahin, kan, bagi sesuatu yang mubah. Wa illa fala, maka sekiranya tempat itu bukan untuk mubah, fala, maka tidak makruh, kan? Tempat itu digunakan untuk maksiat. Ada tempat digunakan untuk maksiat, kita pergi untuk qada hajat pun tak apa, tidak dimakruh. Wa illa fala, maka sekiranya tidak, mana sekiranya tidak tempat itu disediakan untuk amrin mubahin, untuk perkara yang dibolehkan, maknanya untuk perkara yang haram, untuk perkara yang maksiat, mereka berhimpun di tempat itu, fala, maka tidak dimakruh. Bal qad yajibu, bahkan terkadang wajiblah ia, in lazima ala zalika, sekiranya lazim di atas demikian itu tempat, daf'u maksiatin, oleh menolak maksiat. Bahkan kata musannif, terkadang boleh jadi wajib tempat yang digunakan tersebut untuk maksiat, pergi duduk untuk qada hajat. Akan tapi kalau kata tempat itu ma'isyah ataupun makil tersebut digunakan untuk amrin mubah, kita pergi, seorang itu pergi untuk qada hajat pada tempat tersebut, hukumnya makruh. Wala tabul ay wala tataghawut, habis. Wala tabul, dan jangan engkau kencing, ay wala tataghawut, jangan engkau berak, aidan pula, fil ma'ir rakidi, di dalam air yang tenang, fil ma'ir rakidi, di dalam air yang tenang atau air yang tidak mengalir. Qalla au kasura, sedikitlah ianya air, au kasura, ataupun banyaklah ianya air, ma selama lam yastabhar, tidak melautlah ianya air. Ada air yang tenang, air yang tidak mengalir, selama air itu lam yastabhar, maknanya air itu tak banyak, sikit di dalam lopak, di dalam kolam yang kecil dan sebagainya. Ada tempat tu ada air yang kecil, yang sikit, lam yastabhar, maknanya yang tidak melaut, tidak meluas air tersebut. Air itu sikit lah, lopak, parit, kolam yang kecil. Jadi tak boleh juga, sama ada air itu sikit atau banyak. Amal jari, adapun bermula air yang mengalir, jari, fala yukrahu, maka tidak dimakruhkan, zalika, akan demikian itu jari, ma'il jari. Tadi makruh air yang sikit, yang tenang, air yang tidak mengalir, qada hajat dalamnya, baul ghaib di dalamnya, makruh. Adapun air yang jari tak makruh.
fi kasiratin pada banyak liquwatihi kerana kekuatannya air jari. Kerana kekuatannya air jari. Air rakit makruh sama ada kecil, ada sama ada sikit air yang tidak mengalir yang tenang itu, au kasur ataupun banyak, malam yastabhar selama air itu tidak melaut. Jadi makruh air yang rakit, tidak makruh air yang jari yang mengalir. Wa yuhramu zalika fi musbalin, dan haramlah akan demikian itu mengqada hajat. Fi musabbalin pada air yang disediakan, wa mauqufin mutlaqan dan air yang diwaqafkan hal keadaan mutlak. Wa ma'in huwa waqifun fihi in qalla, dan air yang huwa dianya air itu yang diwaqafkan fihi in qalla walaupun sedikit itu pun haram digunakan untuk mengqadakan hajat itu. Mengambil air yang musabbal air yang disediakan ataupun air diwaqafkan. Air sediakan tu sediakan untuk minum, kemudian dia ambil itu untuk guna qada hajat. Jangan kata qada hajat, untuk mengambil air sembahyang pun tidak boleh, kerana air itu memang disediakan musabbal untuk li syurbi, untuk minum. Wa tafsilu, dan bermula tafsil, innama huwa fi qada'il hajati fil ma'i naharan amma fil laili fayukrahu mutlaqan jariyan kana aw rakidan. Adapun tafsil secara terperincinya, huwa dianya membuang air atau membuang hajat di dalam air yang tenang itu, fi qada'il hajati pada qada hajat, fil ma'i pada air, naharan pada siang hari. Jadi yang tidak dimakruhkan itulah siang hari. Air yang tenang itu tidak makruhkan di siang hari kan. Hukum yang tadi sebut tadi, rakit yang makruh, jari yang tidak makruh, itu adalah pada siang hari kan. Amma fil laili, adapun pada malam, fa yukrahu mutlaqan jariyan kauna aw rakidan mustabaharan aw la. Adapun pada malam, fa yukrahu mutlaqan, maka dimakruhkan akan dianya mengqadakan hajat mutlaqan secara mutlak, tanpa duk kait dah. Tadi kait lagi. Makruh tu yang mana? Yang jari yang tak makruh. Yang rakidi tu yang makruh. Itu pada waktu siang. Tapi pada waktu malam tanpa kait, bila qaidin. Tak ada kait lagi. Secara itlak, sama ada air itu yang mengalirkah jarian ataupun air itu tidak mengalir yang tenang rakidan, pada waktu malam hukum dia makruh. Mustabaharan aula, sama ada yang banyak air itu aula ataupun tidak. Apa ilatnya malam tu? Apa ilat dia? Apa sebab dia malam itu dimakruhkan qada hajat, sama ada air itu jarian ataupun rakidan? Li'annal ma'a bil laili ma'wal jin. Kerana bahawa sungguhnya air bil laili waktu malam, ma'wal jin, itu adalah tempatnya jin. Jadi tempatnya jin dimakruhkan dalam sebuah hadis pun Nabi sebut dimakruhkan kerana air yang makruh untuk qada hajat di dalam air itu pada waktu malam, kerana itu dapat tempatnya tinggal jin, tempatnya duduk, tempat tinggalnya jin. Jadi kita pula pergi kacau dia kan waktu malam. Sebab tu yang jadi penyakit-penyakit yang pelik-pelik disebabkan buang air pada bukan qada hajat ataupun buang air pada bukan tempat yang sepatutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kemudian sambungan tahta syajarah al-musmirah. Syajarah al-musmarah, yang tahta syajarah al-musmirah, tidak boleh lagi di bawah pokok ataupun pohon yang berbuah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.